Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat sidang jemaah pada maghrib surah Al-Rawdah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali mari kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah masih menganugerahkan, mengkurniakan kepada kita nikmat iman, nikmat kesihatan, sehingga kita dapat berjumpa, dapat berhimpun di sini untuk bersama-sama kita menunaikan salah satu daripada kewajipan kita, iaitu melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Dan selepas itu kita susuli dengan mengkaji, mentadabburi kitab suci Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Semoga dengan usaha yang telah kita laburkan ini dapat memberikan kepada kita sejumlah pahala yang insya-Allah akan kita tuai di hari akhirat nanti. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bihi nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarallahu fi man indah." Hadis yang sahih ini lebih kurang maksudnya sesiapa sahaja yang berkumpul, yang berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada dia lebih kurang ada 4 perkara ataupun 3 perkara. Nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepadanya ketenangan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok semua alhamdulillah nampak semua diam, khusyuk. Itu menunjukkan ada ketenangan, sakinah di dalam hati tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, tanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian tuan-tuan juga akan dicucuri rahmat. Kenapa kita nak rahmat ni? Rahmat ni penting dalam kehidupan seharian kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat penting. Kenapa? Kerana kita tidak mampu untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala hanya berbekalkan dengan amalan ibadah kita di dunia ini sahaja. Walau hebat manapun amalan pahala, amalan ibadah yang kita buat di dunia ini, kalau bukan kerana bantuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, nescaya syurga itu tidak akan kita capai. Percaya? Nak dibandingkan amalan ibadah kita dengan para sahabat, memang sungguh sangat jauh. Dengan tabi'in, dengan tabi'in, dengan tok-tok guru kita, ayah bunda kita, memang sangat-sangat jauh amalan ibadah kita pada masa sekarang. Tapi kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka insya-Allah kita akan dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah. Jadi malaikat ini kita saja yang tak nampak. Malaikat ini telah memayungi kita dengan kepak-kepak dia, sayap-sayap dia. Sebab itu jika ada sekiranya akan ada bala, nauzubillah min zalik, akan diturunkan di sini, maka itulah menjadi penangkis. Sayap-sayap malaikat inilah menjadi penangkis. Wa zakarallahu fi man indah, dan malaikat yang ada di syurga Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang sekarang ini bermajlis bersama Allah Subhanahu wa taala itu berzikir, menyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih, tuan-tuan. Inilah beberapa keutamaan. Sebab itu mengapa kita cuba meluangkan masa kita sedikit sambil-sambil kita tunggu solat Isyak ini, dalam 15-20 minit itu kita gunakan untuk kita muzakarah. Inilah usaha yang dilakukan oleh pengurusi surau ini dan seluruh ahli jawatan kuasanya. Saya ucapkan tahniah dan syabas kerana setiap hari, saban hari, mereka ni AJK surau ni sentiasa berusaha untuk menyediakan tenaga pengajar, tenaga pengkuliah, asatizah. Untuk apa? Untuk supaya ahli karya jamaah ini
tidak terbuang, tersia-siakan masanya itu, justru diberikan, dimanfaatkan dengan amalan-amalan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Sekali lagi kita amat saya ucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh AJK surau ini dan juga seluruh jamaah, insya-Allah. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Baginda ini adalah merupakan polis dunia, kalau boleh dikata macam itulah. Beliau, baginda ini mampu merubah pola hidup umatnya dari alam yang biadab menuju alam yang sangat beradab, dari alam yang suka membantah menuju alam yang suka membantu, dari alam yang dulunya suka mengomel menuju alam yang suka mengamal, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dan alhamdulillah, ya, semua umat Nabi Muhammad SAW itu dijamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa semoga tuan-tuan dan puan yang hadir dalam majlis ini semuanya nanti insya-Allah akan mendapatkan pengiktirafan daripada Rasulullah SAW sebagai umatnya. Kenapa penting sangat ini kita nak jadi umat Muhammad ni? Walaupun kita hidup di zaman sekarang ini, belum tentu kita diiktiraf sebagai umat Nabi Muhammad. Sangat penting lah Ustaz kita nak jadi umat Muhammad. Sebab apa? Salah satu mengapa kita perlu diiktiraf menjadi umat Muhammad adalah kerana pada masa mizan nanti itu, pada di padang mahsyar itu nanti, ketika kita berkumpul, berhimpun untuk menerima catatan amalan ibadah kita ini, maka umat Nabi Muhammad SAW dahulu yang akan didahulukan. Kalau tuan-tuan pun dah tak boleh nak tahan nak pergi beratur beli nasi lemak dekat Masjid Kedah tu, padahal ada 5 orang je pun yang beratur, tuan-tuan pun dah rasa lenguh kaki dah penat dah. Macam mana cuba bayar daripada mahsyar nanti itu? Ada 1 juta orang, ada 1 bilion orang, tak terkira tuan-tuan. Nak tunggu giliran tu bila masa habisnya? Sambil-sambil tunggu tu bukan kita duduk dalam aircon. Macam sekarang ini tuan-tuan datang kipas, hujan pun buka aircon lagi. Memang dalam kesejukan. Tapi di sana sejengkal matahari itu di atas kepala kita. Dalam suasana yang mencekam sebegitu, kita perlu beratur nak menunggu. Bagi mereka ini yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW ini yang ada di hadapan saya ini, insya-Allah akan didahulukan untuk menerima catatan amalnya. Tuan-tuan dan puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya bercadang untuk nak malam hari ini sebab saya dijemput secara khas oleh Ustaz Saiful. Saya sebenarnya saya tanya dengan dia, ada tak selama kuliah ni ada tak yang mengajar kitab Al-Adab Al-Mufrad? Kitab itu bernama Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad ini adalah karangan Imam Al-Bukhari. Kitab hadis. Dia kitab hadis dia macam ni lah. Yang punya saya ni lawa sikit lah kalau perempuan ni suka lah warna macam ni. Asalnya tu kalau coklat lah kan nama-nama kitab ni. Jadi kitab Al-Adab Al-Mufrad ini adalah kitab hadis, merupakan himpunan hadis-hadis berkaitan tentang adab-adab seseorang individu dalam keseharian. Karangan siapa? Karangan Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan kenal lah Imam Al-Bukhari? Selalu dengarkan nama Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari ini adalah merupakan Amirul Mukminin di dalam hadis. Jadi Amirul Mukminin ini bukan hanya pemimpin sahaja dalam bidang politik, dalam bidang pemerintahan. Dalam ilmu hadis, dalam bidang hadis juga, saya sekadar nak berkongsi sahajalah. Amirul Mukminin juga ada dikenali di dalam bidang hadis. Amirul Mukminin ini tingkatan dia itu tingkatan para dewa, tingkatan dewa-dewi dah. Orang yang belajar ilmu hadis ni, kalau Amirul Mukminin dia tingkatan paling atas sekali, VVIP, yang tidak ada lagi lah ke atas dia. Amirul Mukminin. Sekadar nak bagikan perbandingan sahajalah, sekadar nak bagikan perbandingan. Kalau kita ada dengar seseorang itu bernama gelaran dia Al-Hafiz. Al-Hafiz ni pun ada dua juga. Ada Al-Hafiz itu kerana dia hafaz Quran, ada juga kerana dia hafaz hadis. Kalau seseorang individu dia diberikan gelaran Al-Hafiz, maknanya dia sudah pun menguasai ataupun menghafal 100,000 hadis. 100,000 hadis.
sanad dan matan. Sanad itu apa? Sanad itu adalah dia punya riwayat perawinya itu. Dari Abu Hurairah bersambungan terus itu sampailah kepada yang paling terdekat bagi sanad. Matan itu isi dia, isi teks hadis itu. Jadi seorang yang diberi gelaran Al-Hafiz, dia sudah pun menguasai dan menghafaz 100.000 hadis. Di atas Al-Hafiz lagi itu ada menguasai menghafal 300.000 hadis. 300.000 hadis disebutlah dia sebagai Al-Hujjah. Kalau dalam Islam ini, dalam agama Islam ini kita ada dengar kan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali kan. Tapi Hujjatul Islam, apa Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ini, hujjah tu bukan sebabkan kerana dia hafal 300.000 hadis, bukan. Tapi kerana Imam Al-Ghazali itu dia banyak mengarang karya dan karyanya itu sangat tersohor dan memberi manfaat kepada umat Islam maupun umat selain pada Islam. Sebab itu dipanggil sebagai Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Al-Hujjah, gelaran Al-Hujjah dalam bidang hadis menghafaz, memahami, menguasai 300.000 hadis. Amirul Mukminin ini atas studi lagi 500.000 hingga mungkin 1 juta hadis dihafalnya di luar kepala. Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin di dalam bidang ilmu hadis, termasuklah pensyarah yang mensyarah kitab Sahih Bukhari itu Ibnu Hajar Al-Asqalani nama dia. Imam Ibnu Hajar yang ulama sekarang lah. Kalau Imam Bukhari itu ulama yang dahulu. Kalau ulama sekarang itu dipanggil Ibnu Hajar Al-Asqalani pun diberikan gelaran sebagai Amirul Mukminin. Jadi pengarang kitab ini, kitab Al-Adab Al-Mufrad, saya bukan ajar buku. Saya bukan ajar buku tuan-tuan. Atau macam orang nak promo kitab tak. Jadi pengarang buku ini, kitab Al-Adab Al-Mufrad ini adalah Imam Al-Bukhari itu. Kitab yang paling fenomenal, magnum opus dia, yang paling popular dan terkenal adalah Sahih Al-Bukhari itu. Sahih Al-Bukhari ini tuan-tuan, puan-puan, saja saya nak share, adalah merupakan kitab kedua yang paling benar dan paling sahih di atas muka bumi ini. Banyak-banyak kitab buku yang kita jumpa tu, kita jumpa ini pasaran tu, kitab Al-Bukhari itulah yang nombor 2 sekali, yang paling sahih selepas Al-Quran. Al-Quran tak ada bandingan lah. Itu kalamullah. Yang kedua, ciptaan manusia adalah Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari itu. Imam Al-Bukhari ketika mana dia mahu menulis kitab Sahih Bukhari ini, jumlah hadis yang terhimpun dalam kitab Sahih Bukhari itu tuan-tuan, saja saya nak share, lebih kurang dalam, ini menurut pandangan Imam Nawawi ya. Menurut pandangan Imam An-Nawawi, jumlah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari itu adalah 7.225 hadis. Semua sahih. Menurut jumhur ulama, semua hadis yang terkandung dalam kitab Sahih Bukhari itu berjumlah 7.225 hadis. Tapi ada juga yang berulang. Ada juga hadis-hadis yang berulang di situ. Kalau kita buang hadis-hadis yang berulang, maka totalnya menurut Imam Nawawi adalah 4.000 hadis. 4.000 hadis. Kalau ada pengkuliah lah, kalau ada pengkuliah di surau ni yang baca kitab Sahih Bukhari itu, rasa-rasa 4.000 hadis tu bila khatam? Bila kita nak khatam? Kalau dia dijemput pun 2 kali seminggu je. 2 minggu sekali. Dia mengajar 1 hadis saja. Bila nak khatam 4.000 hadis tu tuan-tuan? Saya rasa masjid ini mula daripada surau belum Jumaat lagi, dirubah jadi surau Jumaat, menjadi masjid nanti pun tak khatam-khatam lagi tu 4.000 hadis tu. Sebab pandang lebarnya itu. Di dalam kitab Sahih lagi, belum cerita lagi tu, dia banyak lagi nak pergi ke Sahih Bukhari. Ini tak nak cerita dalam mufrad ni, tapi sebelum pergi cerita dalam mufrad, kita cerita dulu kitab Sahih Bukhari itu kan. Jadi setiap satu hadis daripada 7.225 hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu, setiap kali Sahih Bukhari mahu masukkan di dalam kitabnya itu, apa yang Imam Bukhari buat? Dia akan berwudu, dia akan bersuci dahulu,
kemudian dia akan menaikkan solat, barulah dia letakkan satu hadis di dalam kitab ya. Jadi kalau ada 7.000, lebih kurang kiraan kita yang agak-agak apa ni, lebih kurang maknanya dia solat sunatnya itu adalah lebih kurang 7.000 kali. 7.000 kali dia solat sunat. Sebab satu hadis dia tulis, dia nak masukkan tu, sebelum nak masukkan tu dia solat dulu. Dia bertobat dulu, dia minta supaya betul-betul hadis yang dia tuliskan itu, yang ada di tangan kita sekarang ini, yang boleh kita manfaatkan itu, menjadi manfaat bagi umat manusia. Dia solat dahulu. Itulah dia. Imam Al-Bukhari. Dan kitabnya Sahih Al-Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari, seperti mana saya sebut tadi, semua hadisnya sahih belaka. Tak ada pertikaian. Walaupun ada beberapa pandangan yang agak ganjil sikit, mengatakan ada 1-2 hadis yang dhaif. Tapi itu kita tak perlu nak apalah. Tapi majoriti ulama mengatakan bahawa Sahih Bukhari itu adalah hadis yang sahih. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu terdapat satu kitab. Jadi ini dibagi kitab. Di dalam perbincangan dalam dia itu ada lagi kitab dia. Lepas tu dalam kitab itu ada bab lagi. Contohnya kitab wudu. Kitab wudu. Bab apa? Bab mengambil wudu sebelum solat. Contohnya macam tu kan. Dalam kitab Sahih Bukhari terdapat satu kitab dipanggil sebagai kitab Al-Adab. Kitab adab. Jadi kitab itu menghimpunkan hadis-hadis sahih berkaitan tentang adab-adab. Hadis adab yang terkandung dalam kitab adab Sahih Bukhari itu jumlahnya 256 hadis sahaja. 256 hadis yang sempat direkodkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari dia. Daripada situ Imam Bukhari pun berfikir, kenapa sangat sedikit hadis berkaitan tentang adab? Sedangkan adab itu adalah sesuatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Lagilah kita hidup di zaman moden seperti sekarang ini. Adab ini dah banyak terwujudlah dalam diri anak-anak kita. Bukan anak-anak saja, orang dewasa pun kadang tidak ada adabnya. Kerana pentingnya adab, perbahasan adab itu, maka Imam Bukhari pun berfikir, apa kata kalau saya membuat satu kitab yang memang khas untuk menghimpunkan hadis-hadis berkaitan adab. Hadis berkaitan adab ini sangat banyak tuan-tuan, sangat banyak. Tetapi kenapa di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada 256 hadis sahaja? Sangat sedikit jumlahnya. Ini kerana Imam Bukhari itu dia sangat-sangat ketat di dalam memilih hadis. Sebab tu dia paling power sekali kitab dia. Sebab memang sangat ketat. Apa yang ketat sangat tu Ustaz? Salah satu contohlah, mengapa Imam Bukhari ni sangat ketat nak masukkan hadis ni. Dia bukan sembarang nak ambil-ambil ni, tangkap muat hadis, bukan. Imam Bukhari tak macam tu kaedah dia. Apa yang dia buatnya, Imam Bukhari ini adalah mensyaratkan supaya setiap perawi yang ada pada rantaian sanad itu mesti berjumpa. Mesti berjumpa. Macam kita ni berjumpa lah. Jadi kalau contohnya tuan ini meriwayatkan daripada saya nanti meriwayatkan pula lagi dengan anak saya, contoh dia. Saya mesti berjumpa. Periwayat-periwayat yang sampai itu, rantaian dia itu mesti berjumpa syarah dia. Baru dia ambil hadis. Kalau Imam Muslim ni dia nombor 3. Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau Imam Muslim dia tidak mensyaratkan sebegitu sekali sangat. Memadai bagi Imam Muslim syaratnya adalah sezaman. Kita sezaman, mungkin kita tak pernah jumpa kan? Mungkin kita sezaman. Kita lahir sama-sama tahun 1980. Kita sezaman lah, tapi tak pernah jumpa. Tapi kalau saya meriwayatkan pada awak, walaupun kita tak pernah berjumpa, Imam Muslim dia ambil. Imam Bukhari tak macam tu. Dia ketat sikit. Sezaman ke tak zaman, kena jumpa. Mesti berjumpa. Sebab itulah hadis sahih berkaitan adab dalam kitab Sahih Bukhari berapa tadi?
hadis sahaja. Maka dia buatlah satu kitab khas, yang membahaskan tentang adab yang sudah ada dalam kitab Sahih Bukhari dan ditambahkan lagi dengan hadis-hadis yang lain. Maka disebutlah dia sebagai kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ada berapa jumlahnya hadis ni di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ni? Dalam Al-Adab Al-Mufrad ini, tuan-tuan dan puan, berjumlah 1332 hadis. 1332 hadis berkaitan adab yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau tekad sahih tadi itu 256, ini 1332 hadis. Apa? Cuma kena ingat, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini tidak semuanya sahih. Ada juga hadis yang hasan, ada juga hadis yang dhaif, tapi tak ada yang palsu. Ada juga hadis yang dhaif. Tuan-tuan kena ingat, hadis dhaif ini boleh digunakan untuk fadilah amal. Ada kan berkaitan tentang fadilah amal, jadi boleh digunakan. Sebab itulah Imam Bukhari selain daripada hadis yang sahih juga memasukkan hadis-hadis berkaitan yang yang dhaif. Gitu. Sebab itu jumlah dia banyak, 1332. Kalau dekat Sahih Bukhari ada tak hadis dhaif? Ada tak? Tak ada. Nama pun kitab tu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min ayyami Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami. Itu nama kitab dia tu, yang kita panggil Sahih Bukhari tu. Al-Jami' sekumpulan ataupun koleksi, Al-Jami' Al-Musnad, maknanya dia mempunyai sandaran daripada Rasulullah SAW. Al-Mukhtasar, yang sudah pun diringkaskan min umuri Rasulullah SAW, daripada urusan perihal baginda SAW, wa sunanihi, sunnah-sunnahnya, wa ayyami, dan kehidupan kesehariannya. Itu nama kitab dia yang kita panggil Sahih Bukhari. Semua hadis sahih berlaku itu. Tapi dalam ni Imam Bukhari sahaja dia letakkan juga hadis yang dhaif, kerana ianya berkaitan tentang fadilah amal, dan insya-Allah umat Islam boleh mengamalkan. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. So, izinkan saya berkongsi dengan tuan-tuan pada mai sekadar mukadimah sahaja berkaitan tentang kitab ini. Insya-Allah kalau ada jodoh, kita dipanjangkan usia, insya-Allah saya akan mensyarah kitab ini. Kita pun tak ada setakat ini je lah. Setakat hari ini je lah kita jumpa. Nanti boleh jumpa dekat YouTube saya. Okey, boleh saya bahaskan salah satu hadis saya. Saya mulakanlah pada kitab yang pertama ini, kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Jadi berapa bab tadi? Berapa hadis tadi? 1332 hadis. Malam ni saya nak baca berapa hadis? 1 ke 2 hadis, itu je dulu. 1 ataupun 2 hadis sahaja. Sebab kitab yang pertama adalah kitab bertajuk Qauluhu ta'ala wa wassaynal insan biwalidayhi husna. Nama kitab yang pertama di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapanya. Itu nama kitab dia. Tajuk kitabnya itu dia. Di dalam kitab itu bab dia, tajuk bab dia. Dalam bab ini terhimpun 2 hadis. Ada 2 hadis yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari. Salah satu hadisnya saya akan bacakan. Semoga kita mendapatkan manfaat daripada bacaan hadis kita ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amru Asy-Syaibani yaqul, daripada Abu Amru Asy-Syaibani dia berkata, haddatsana sahib hadhihi dar, pemilik ataupun tuan rumah ini
telah menceritakan kepada kami. Wa auma'a biyadihi ila dari Abdullah. Kemudian dia menunjuk kepada rumah Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar. Jadi maksudnya Abdullah bin Umar, dia tunjuk rumah dia. Abdullah bin Umar telah menceritakan kepada kami. Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Apakah amal ibadah yang paling hebat, yang paling disukai, yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Berat soalan itu. Itu soalan Abdullah bin Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, Rasulullah SAW pun menjawab bersabda, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah solat tepat masa. As-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu. Kemudian saya pun bertanya, siapa saya tadi itu? Abdullah bin Umar. Abdullah pun telah bertanya balik. Qultu thumma ayyu. Kemudian aku bertanya balik semula. Kemudian apa? Selepas solat tepat masa itu apa pula? Qal thumma birrul walidain. Kedua, birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa. Thumma ayyu. Qultu thumma ayyu. Kemudian aku tanya lagi, selepas tu apa pula? Qal thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qal, kemudian Abdullah Umar berkata, haddatsani bihinna. Rasulullah SAW pun telah memberitahukan aku tentang itu. Walau istadattuhu lazadani. Sekiranya aku bertanya lagi, amalan apa lagi, niscaya baginda pun akan meneraikan lagi amalan-amalan yang seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang pertama di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Daripada hadis ini, apa yang dapat kita ambil pengajaran? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ini dia ada suka dengan amalan-amalan ibadah hamba-Nya. Banyak-banyak ibadah yang kita buat, ada beberapa di situ adalah selected, yang terpilih, yang paling disukainya. Satu tadi, as-salatu ala waqtiha. Malam ni saya tak cerita as-salatu ala waqtiha sebab dia bukan bab dia. Sebab babnya ini bab berkaitan tentang berbakti kepada ibu bapa. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah wasiatkan, ini surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia. Kita ni, tuan-tuan dah buat wasiat dah? Tuan-tuan ada yang pernah buat wasiat? Ada yang buat wasiat dah? Wasiat ni satu perkara dalam agama kita yang disyariatkan dan sangat penting. Kalau ada wasiat daripada ibu, ayah, nenek, wantot, apa semua tu, maka wasiat itu wajib kita tunaikan. Sebab sangat-sangat penting. Itu wasiat daripada manusia. Kalau ayah kita memberi wasiat kepada kita, maka anak wajib melaksanakan sekiranya mampu. Tapi usahakan kena buat. Itu wasiat manusia. Ni siapa yang bagi wasiat ni? Allah bagi wasiat. Kalau wasiat manusia pun wajib kita tunaikan, lagilah Allah. Apa wasiat Allah? Apa wasiat Allah? Biwalidayhi husna, dengan ibu bapa berbuat baik. Itu wasiat Allah. Kita kena buat. Sebab ini memang adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kita lahir. Kita akan menunaikan wasiat Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi sebab itu saya nak ceritanya tentang amalan berbakti kepada ibu bapa ni. Jadi ini adalah merupakan amalan kedua yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ingat tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Redha Allah itu terletak udah. terletak di bawah redha ibu bapa. Dan bencinya Allah Subhanahu wa taala itu juga bergantung dengan bencinya ibu bapa. Iya Ustaz ni. Apa dalil? Dalilnya sebuah hadis yang sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ridha Rabb fi ridal walid. Ridha Allah terletak kepada ridha al-walid, ibu bapa. Wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Dan murka Allah adalah bergantung kepada murka siapa? Murka ibu bapa. Sebab itulah Allah sangat suka dengan amalan seseorang yang berbakti kepada ibu bapa. Tuan-tuan, ibu bapa ni adalah merupakan pintu syurga. Percaya ke tak? Ibu bapa ni syurga kita. Beliau ni, mereka ni, ibu bapa kita ni adalah merupakan pintu syurga. Dengannya lah kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW telah bersabda, Al-walidu awsatu abwabil jannah. Ibu bapa itu adalah merupakan pintu di tengah-tengah syurga. Fa in syi'ta fa'adhi. Sekiranya kamu suka, sekiranya kamu nak, kamu boleh abaikan ibu bapa kamu. Au ihfazhu. Atau sekiranya kamu nak, kamu kena jaga ibu bapa kamu. Jadi maknanya kita dibagi option, tuan-tuan. Anda mau masuk syurga? Mari saya harus beritahu. Kalau nak masuk syurga, dekat syurga itu nanti dia ada satu pintu. Pintu itu dipanggil sebagai ibu bapa. Kalau kamu nak masuk ke syurga itu, tentu kita kena jaga ibu bapa ni, berbakti. Kalau kamu tak nak masuk lorong ini, pintu syurga ini, abaikan ibu bapa. Itu masuk hadis ini. Jadi kena ingat, kita yang mempunyai, yang masih ada ibu bapa, jaga dia elok-elok. Karena itu adalah merupakan syurga. Tuan-tuan nak panjang umur? Tuan-tuan nak murah rezeki? Oh, tak ada jawapan. Semua nak pendek-pendek belaka je. Tuan-tuan nak panjang umur? Tuan-tuan nak murah rezeki? Saya bagi tips. Ya, bukan saya, Rasulullah SAW bagi tips. Saya sampaikan aja. Rasulullah SAW dia ada berkongsi tips kepada kita. Macam mana supaya kita ini panjang umur dan murah rezeki. Sebuah hadis yang hasan, sebuah hadis statusnya hasan di Ghairi. Dia hadisnya ini jadi kuat kerana ada hadis-hadis yang lain yang bincang benda yang serupa. Sebab itu dipanggil sebagai hasan di Ghairi. Maknanya ada hadis-hadis lain yang menjadi penguat hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba ayyumadda lahu fi umri. Siapa yang suka untuk dipanjangkan usianya, wa ayyuzada lahu fi rizqih, dan mahu ditambahkan rezekinya, falyabarra walidayh, maka hendaklah dia berbakti kepada ibu bapa, wal yasil rahimah, dan hubungkan silaturahim dengannya. Kalau ada di hadapan saya ini yang mungkin terputus hubungan silaturahimnya dengan ibu bapa, mungkin ada perselisihan, pertelingkahan yang Allah sahaja yang tahu dengan dia, cuba betulkan balik hubungan itu. Betulkan hubungan silaturahim kita dengan emak, dengan ayah, kerana dengan cara kita meluruskan hubungan itu sahaja, kita boleh panjang umur dan murah rezeki. Kalau tuan-tuan seorang bisnesmen, ada meniaga ke, kat kedai ke, kalau asyik hutang, asyik rugi je, tak pernah untung, mungkin ada masalah dengan hubungan silaturahim dengan ibu bapa. Mungkin setahun ini kita tak pernah call mak ayah, tanya apa kabarnya. Kita sibuk dengan dunia kita, kita lupa mak ayah dekat kampung. Boleh jadi macam tu. Boleh jadi macam tu. Okey, sebab itu kalau tuan-tuan nak murah rezeki, nak panjang umur, berbaktilah kepada ibu bapa dan hubungkan silaturahim dengannya semula.
Tapi ustaz saya ini umur 70 dah, mak bapak saya dah malah mati. Habis macam mana nak buat? Caranya mudah saja. Kita kena berbuat baik dengan sahabat mak ayah kita. Dia kan ada jiran dia ada kawan-kawan dia, handai taulah dia dahulu kan. Kita kena hubungkan baik dengan dia pula. Kita buat dia macam mak ayah kita. Kita jaga dia, kita perhatikan dia, bertanya khabar dengan dia. Dengan cara macam itulah kita berbuat baik dengan handai taulan ayah ibu bapa kita, menjadi pengganti ketika mana mak ayah kita dah tak ada. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sangat rugi sangat-sangat rugi kalau kita tidak berbakti kepada ibu bapa. Kalau ibu bapa kita masih hidup. Saya yakin tuan-tuan ni masih muda semua ni, nampak pun rambut masih hitam lagi. Semua masih muda belaka. Saya yakin mesti ada lagi mak ayah ni, mesti ada. Cuma nak beritahu sangat rugilah rasanya kalau kita ada mak ayah tapi kita tidak masuk syurga. Ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Raghima anfun, thumma raghima anfun, thumma raghima anfun. 3 kali disebut. Cilaka. 3 kali disebut. Tidak bertuah. Tidak beruntung. 3 kali Nabi SAW sebut. Raghima anfun. Qila man ya Rasulullah. Sahabat pun bertanya, siapa yang tidak bertuah tu? Siapakah yang cilaka tu? Qal man adraka abawahi indal kibar. Rasulullah SAW pun bersabda, sesiapa yang semasa hidup dia masih sempat berjumpa dengan ibu ayahnya, au kilahuma, ataupun salah seorang di antaranya, falam yadkhul jannah, sedangkan dia tidak masuk syurga. Maksudnya apa? Sangat-sangat rugi, sungguh tidak beruntung bagi sesiapa sahaja dalam kalangan kita ini yang mempunyai emak ayah hidup lagi, ataupun salah seorang di antaranya masih hidup lagi, tetapi dengan kewujudan mereka itu tidak menyebabkan kita masuk syurga, justru masuk neraka. Sebab sepatutnya dengan adanya emak ayah kat rumah kita itu menjadi tabung emas kita, tabung pahala kita, akhirat kita. Kita akan mengoleksi, mengumpulkan sebanyak-banyak pahala disebabkan kewujudan kedua-duanya ataupun salah seorangnya itu di tengah-tengah kita. Justru rugilah kalau ada ayah dan mak kita kat rumah tapi kita masuk neraka. Ini Rasulullah SAW 1400 tahun lalu telah warning, telah bagi peringatan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita taati ayah ibu bapa ini sepanjang hayat. Semasa hayat kita sebagai seorang anak, selagi mana kita masih lagi ada nyawa, maka sejak itu jugalah kita mesti menjaga ibu bapa. Sebuah hadis yang hasan, statusnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pernah salah seorang itu dia bercakap, dia berkata kepada Muawiyah. Dia kata, wahai Muawiyah, ayahku telah mengadu kepada Rasulullah SAW. Jadi masalah maknanya apa? Maknanya lelaki tadi itu dia ada masalah. Dia ada clash dengan ayah dia. Kemudian ayah dia ini mengadu, dia report kepada Rasulullah SAW. Maka apa jawab Muawiyah ketika itu? Ati' abak ma dama hayyan wala taqsir. Taatilah ibu bapa kamu selagi mana dia masih hidup, dan jangan kamu bermaksiat kepada dia. Nak bagi tahunya, kita berbakti kepada ibu bapa atas semua perkara yang dibenarkan oleh syarak. Kalau apa yang diperintahkan oleh mak ayah kita itu melanggar syarak, tentu kita tidak patuh, tidak perlu nak mematuhinya. Kerana kepatuhan kita kepada manusia ini bergantung kepada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya melanggar syarak, maka apa-apa jua yang diminta oleh ayah, oleh ibu itu tidak dapat dipatuhi. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
As-sam'u wa ta'ah, mendengar, dengar dan taat, hakun adalah merupakan satu hak kepada ibu bapa. Malam yu'mar bil maksiyah, selagi mana ibu bapa tidak menyeru kepada perbuatan maksiat. Fa idza umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Jadi kalau ada sesiapa yang menyuruh kepada perkara maksiat, maka tiada taat, tiada mendengar. Maksudnya kita tidak perlu nak ikut cakap dia. Gitu. Satu ketika, satu hari, Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang mengatakan juga selain daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, sudah memeluk agama Islam. Ibunya masih lagi beragama jahiliyah. Mendengar anaknya masuk Islam, ibu kepada Sa'ad ini merasa sedih hati. Kemudian dia mengambil kata putus, memberi pilihan kepada Sa'ad. Sa'ad, kalau kamu masih mau lagi di dalam agama Nabi Muhammad, maka saya akan mogok makan. Saya tak nak makan, tak nak minum, sampai kamu kembali ke dalam agama asal, yaitu agama jahiliyah. Satu hari mak dia tak makan minum. Masuk hari kedua, masuk hari yang ketiga, sampailah nampak keletihan di wajah ibu Sa'ad. Sa'ad pun beri pilihan pula kepada emak dia. Mak, saya sayang, saya cinta mak atas segala-galanya, tetapi kecintaan saya dengan mak tidak mengatasi kecintaan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku rela mati di dalam agama Islam ini daripada mengikuti keinginan mak untuk mogok makan itu. Sekarang ini ada makanan di tangan saya. Kalau emak nak makan, silakan makan. Kalau tak nak makan pun, saya masih kekal di dalam agama Islam saya. Itu. Ini bukti daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang sangat hebat. Di mana dia lebih memilih iman, tauhid daripada perintah maknya untuk menyuruh kepada maksiat, yaitu mensyirikkan ataupun murtad, keluar daripada agama Islam. Itu tentu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin setakat itu saja perkongsian saya pada malam hari ini. Ada banyak nih saya nak kongsi sebenarnya. Ini baru hari satu tadi. Kita ada 1331 hari lagi. InsyaAllah kita akan kalau ada panjang umur, panjang usia, kita akan berjumpa lagi. Mohon maaf atas salah dan silap. Saya doakan tuan-tuan dan puan semua ini diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, diterima amal ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.